Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam edisi MG 24 September 2020. Kita ke berita utama. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap pasangan kekasih selepas didapati bersalah membunuh seorang kanak-kanak lelaki yang juga anak kepada tertuduh wanita 6 tahun lepas. Mahkamah tidak boleh menerima alibi tertuduh pertama, Saravanan Kumar, bahawa tertuduh tidak berada di lokasi kejadian memandangkan tidak ada kenyataan bertulis daripada saksi. Manakala tertuduh kedua, Gayatri yang juga ibu kepada mangsa tidak bertindak seperti sepatutnya seorang ibu ketika berdepan dengan situasi yang anaknya dibunuh. Menurut Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh, Gayatri sanggup mencuci tandas yang berlumuran darah selepas menyaksikan anak kandung sendiri dibunuh. Pada 13 Oktober 2014, pasangan kekasih itu didakwa di Mahkamah Session Bukit Mertajam atas kesalahan membunuh S. Kaviarasan yang ketika itu berumur 5 tahun. Kita ke laporan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan 71 kes baru positif COVID-19 melibatkan 69 kes positif penularan tempatan, manakala 2 lagi kes import. Sabah masih lagi mencatatkan kadar jangkitan tertinggi iaitu 63 kes, yang mana 10 kes daripada kluster laut dan 47 kes daripada kluster bangau-bangau. Tiada kluster baru ditemui dan jumlah keseluruhan kematian melibatkan jangkitan pandemik COVID-19 kekal 133. Kalau ada orang politik perlekehkan anggota keselamatan yang terkorban di Lahad Datu, mereka ini pengkhianat negara. Itu kata bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan berkenaan isu kenyataan insiden Lahad Datu yang dikeluarkan seorang bekas menteri baru-baru ini. Jelas Tan Sri Musa, perkara ini merupakan satu kesalahan kerana menghina penjawat awam dan perlu diambil tindakan supaya tidak menghina lagi. Dan anggota keselamatan ini menjalankan tugas untuk menentukan tidak ada pencerobohan berlaku dalam negara ini. Jadi kalau ada orang politik memperlekehkan tindakan mereka, bermakna di sini mereka ini tidaklah pengkhianat negara. Ya, pengkhianat pada negara. Kerana mereka tak suka pasukan keselamatan bertindak untuk menjaga keamanan keselamatan. Jadi tak eloklah begitu. Jadi saya harap jangan politikkan. Kerana mereka mempunyai waris-waris yang masih hidup. Bermula Selasa lalu sehingga hari ini, sebanyak 72 laporan polis diterima di seluruh negara terhadap bekas Menteri Datuk Muhammadin Ketapi. Ia berhubung siasatan yang dihadapinya atas dakwaan mengeluarkan kenyataan menghina anggota keselamatan negara menerusi ceramah kempen Pilihan Raya Negeri Sabah Ahad lalu. Timbalan Pengarah Siasatan dan Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Deputi Komisioner Mio Farid Al-Athraj Wahid berkata, siasatan terhadap pemimpin itu masih diteruskan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Pendakwaan dan Undang-Undang D5. Datuk Muhammadin akan dipanggil dalam masa terdekat, dipercayai selepas selesai Pilihan Raya Negeri Sabah untuk dirakam keterangan. Perkembangan Pilihan Raya Negeri Sabah. Tinggal kurang 30 jam daripada tempoh kempen berakhir dan seterusnya proses pengundian pada Sabtu ini, 2 Menteri Perikatan Nasional turun padang bagi bersama-sama berkempen untuk memenangkan calon mereka. Kedua-dua mereka turut diminta mengulas mengenai kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata beliau mempunyai jumlah majoriti di Dewan Rakyat. Laporannya kita bersama Azizul Osman di Tawau, Sabah. 2 pemimpin Perikatan Nasional turun padang ke Tawau hari ini bagi kempen hari kedua terakhir Pilihan Raya Negeri Sabah. Kedua-dua pemimpin itu adalah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaruddin. Dalam seri ceramahnya hari ini, Azmin bernanas siris tentang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai penubuhan semula Kerajaan Pakatan Harapan. Azmin turut menepis soalan pemberita berkenaan kemungkinan Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dengan menyifatkannya sebagai sesuatu yang jauh. Katanya ia bukanlah kali pertama Anwar membuat dakwaan memiliki sokongan majoriti. Jangan sampai ke tahap itu. Itu jauh sangat saudara pergi itu. Ini bukanlah satu perkara pertama yang telah digembar-gemborkan. 2008 seluruh dunia dikejutkan dengan perkembangan 16 September. Tidak berlaku.
Pada tahun lepas sekali lagi digembar-gemburkan. Begitu juga pada awal tahun ini. Sebab itu kita juga menyaksikan beberapa keterangan dan kenyataan daripada rakan-rakan sekutu dalam PHNI yang mula mempertikaikan kenyataan yang dibuat semalam. Malahan ada pemimpin tertinggi dalam PH yang membuat disclaimer sekiranya jumlah cukup. Maknanya mereka sendiri mengenali watak tersebut. Jadi bagi saya, kita harus fokus kepada usaha untuk memenangkan calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di negeri Sabah. Kita nak membangunkan negeri Sabah dan melaksanakan janji 1963. Dan kemudian sudah tentulah kita ada tanggungjawab yang besar untuk memulihkan ekonomi. Semalam saja seperti yang saya nyatakan tadi, kita walaupun sibuk dengan pilihan raya negeri Sabah, diarah pulang ke Kuala Lumpur untuk membincangkan beberapa dasar baru untuk memulihkan ekonomi dengan suntikan tambahan 10 bilion. Dari segi ini, rakyat dapat menilai. Perdana Menteri memberikan fokus dan seluruh tenaga beliau untuk menyelamatkan rakyat daripada serangan COVID dan membina semula ekonomi. Sementara ada individu lain di pihak pembangkang yang cuba meremehkan. Jadi saya serahkan kepada rakyat untuk menilai siapakah sebenarnya pemimpin yang benar-benar jujur untuk membangunkan negara dan memberikan menjamin keselamatan rakyat. Katanya ini bukan kali pertama UMNO membuat dakwaan memiliki sokongan majoriti. Ahli pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu berkata, kenyataan beberapa pemimpin Pakatan Harapan juga dilihat bercanggah dengan kenyataan Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa terdapat pihak dalam Pakatan Harapan sendiri yang mempertikaikan kenyataan Anwar kerana kenal dengan Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Zuraidah berkata Anwar Ibrahim tidak faham tentang undang-undang penubuhan sesebuah kerajaan di negara ini. Saya memang tak faham Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dia sebagai seorang ahli politik yang veteran, dia patut tahu undang-undang, bagaimana kalau sebetulnya dia ada, dia bagaimana dia boleh kena buat cara yang betul dengan Yang Pertuan Agong dan cara dengan Perdana Minister. Jadi seolah-olah beliau ni tak layak untuk jadi Prime Minister kerana tak tahu juga nak buat undang-undang. Dan satu yang saya paling rasa tidak patut seorang yang veteran seperti beliau, seorang ahli politik yang sudah lama dan kononnya pandai, membuat satu statement untuk menggugatkan kestabilan kerajaan. Kita lihat saham turun, dan rakyat rasa gelisah. Ini bukan sikap seorang negarawan. Itu dia kena buktikan. Itu seperti saya kata, ikut perlembagaan, buat cara yang betul. Buat cara yang betul untuk tunjukkan kalau betul, kita bersedia. Tapi cara itu tidak betul dan tidak menambangkan seorang yang nak menjadi seorang Perdana Menteri memang tidak ada kualiti langsung. Saya kira itu sahaja perkongsian saya buat masa ini. Saya Aizal Osman dan juru kamera Azad Maraus untuk Malaysia Gazette. Baik, terima kasih Azizul. Kita ke berita dunia. Seorang pegawai Korea Selatan ditembak mati dan mayatnya dibakar oleh askar Pyongyang berhampiran sempadan dan kemudian ditemui di perairan Korea Utara. Kementerian Pertahanan Seoul berkata tentera Korea Utara telah menembak kemudian menuangkan minyak ke atas badannya lalu membakarnya ketika di laut. Korea Utara telah memperketat sempadannya dan dipercayai melaksanakan kaedah tembak hingga mati bagi mencegah penularan coronavirus dari merebak ke negara itu. Baik, kita ke berita sukan. Tindakan Selangor berunding dengan Muhammadu Sumareh dianggap tidak menjadi kesalahan sekiranya pemain itu benar-benar sudah menamatkan kontrak bersama Pahang. Menurut Ketua Pegawai Operasi Excellic Sports Management Sdn Bhd, Faidaus Azhar, mana-mana pasukan juga sebenarnya tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM jika mahu berunding dengan pemain yang mereka mahu ambil. Cuma pasukan baru tidak boleh mendaftarkan pemain itu kerana liga masih berlangsung serta bukan dalam tempoh perpindahan pemain. Kontroversi antara Selangor dan Sumareh muncul selepas pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendedahkan perbincangan antara FAS dan pemain Harimau Malaya itu. Pendedahan itu sekaligus membawa Selangor dalam episod cerita kontroversi Sumareh selepas sebelum ini JDT dikaitkan dengan pasukan yang akan disertai pemain Gambia itu. Baik,
Sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com untuk info-info terkini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MJ.